menerangkan dengan contoh kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Okey, memerihalkan kuantiti terbitan dan dalam sebutan kuantiti asas dan unit asas dia, unit SI kita guna untuk pengiraan semua dalam unit SI. Okey, menerangkan dengan contoh kuantiti skala dan kuantiti vektor. Okey, mentafsir apa itu kuantiti skala, kuantiti vektor kita akan tahu sekejap lagi. Okey, mentafsir bentuk-bentuk graf. Okey, dan menganalisis graf untuk dapatkan maklumat-maklumat yang ada pada graf tu. Okey, saya laju sikit supaya pembelajaran kita tak lama. Aku yelah awak nak guna data awak banyak tempat lagi tau. Okay, so yang pertama kuantiti asas. Kuantiti asas. Okay. Silap. Sorry. So yang pertama adalah memahami fizik dulu. Apa maksud fizik tu sendiri? Fizik tu sebenarnya berasal dari perkataan Greek yang bermaksud alam semula jadi. Kalau bahasa Melayu pun fizik lebih pada physical yang kita nampak. Contoh-contoh cabang cabang ilmu sains yang dapat dilihat oleh mata. Kalau kimia kita tak dapat lihat benda yang berlaku dalam elemen-elemen dah. Macam bio pun dalam badan banyak, dalam pokok, dalam hidupan-hidupan. Dan fizik ni benda-benda yang berlaku di depan mata kita. Okey. Bagaimana dia terjadi, kenapa dia terjadi. Jadi kita boleh huraikan dengan konsep fizik dan kuantiti fizik. Kita tengok pokok rumah kita bergoyang. Sebab apa? Kita kata sebab dia ada angin. Angin tu daripada mana sebenarnya? Okey, angin tu daripada perbezaan tekanan antara satu tempat dengan satu tempat ataupun kawasan ni kawasan panas, kawasan sejuk. Bila dia udara panas dia akan naik ke atas. Udara sejuk ni akan bergerak ke kawasan panas tadi untuk menggantikan untuk menggantikan udara yang panas naik ke atas, udara sejuk terpaksa gerak. Itu nama dia proses perolakan nama dia. Proses perolakan. Okey, contoh-contoh fizik ni yang kita akan belajar, akan review dah. Contoh kenapa langit berwarna biru. Kita tengok langit, apa warna biru? Tak warna hijau, tak warna merah. Sebenarnya hasil daripada proses penyebaran cahaya. Bagaimana bayang-bayang terbentuk. Kita duduk belakang lampu sikit, ada bayang-bayang. Sebab apa? Sebenarnya sebab cahaya tidak tembusi objek yang legap. Tak. Kenapa objek jatuh ke tanah? Sebab apa dia jatuh ke tanah, tak jatuh ke atas? Sebab ada daya tarikan graviti. Tengok. Semua diberi alasan dengan menggunakan konsep-konsep fizik. Bagaimana pelangi terjadi? Pelangi terjadi ni kena hujan dulu baru dia jadi pelangi. Sebab pembiasan cahaya. Okey. Itu adalah pengenalan asas pada fizik. Next adalah kuantiti fizik. Kuantiti fizik. Kuantiti ni nilai fizik, fizikal. Nilai fizikal. Sebenarnya kuantiti yang boleh diukur. Semua benda yang boleh diukur. Panjang, lebar, tinggi, jisim, suhu, laju, laju, pecutan yang boleh diukur. Itu termasuk dalam kuantiti fizik. Dah benda apa tak boleh diukur? Benda apa tak boleh diukur? Ada benda yang tak boleh diukur. Contohnya kesetiaan. Berapa tahap kesetiaan awak pada pasangan awak? Contohnya kalaulah dia tu kuantiti fizik. Okey. Kesetiaan saya adalah pada skala 7 sentimeter contoh kalau ada. Tapi sebenarnya kesetiaan tu bukan kuantiti fizik sebab dia tak boleh ukur. Kita tak tahu setakat mana. Lagi kepandaian IQ kita tak boleh ukur juga. Kecantikan, cantik banyak mana. Berapa kuantiti dia? Tak ada. Dia bukan kuantiti fizik. Sebab kecantikan kadang orang tu tengok comel, kadang orang dia tengok tak comel, kadang orang dia kalau tidak tak habislah kain tu di kedai. Kalau semua kata kain tu comel, mesti semua nak beli hot tu. Tapi kita kata kain ni comel, tapi sebenarnya orang lain mari, kain ni lah lagi comel. Itu dia bukan kuantiti fizik. Perasaan pun bukan kuantiti fizik tak boleh diukur.
Perasaan kita berapa skala Richter perasaan kita. Tak boleh sebenarnya. Okay. Okay, kuantiti asas. Dia ada dua kuantiti asas dengan kuantiti terbitan. Kuantiti asas yang paling asas, dia tak boleh terbit daripada benda lain. Jadi benda lain terbit daripada dia. Okay. Contoh yang pertama, yang ada 7 kuantiti asas. Panjang, jisim, masa, suhu, arus, kuantiti jirim, keamatan, berluminosity. Okey, kalau sebelum ni, silibus sebelum ni kita belajar 5 saja. Panjang, jisim, masa, suhu, arus elektrik. Tak? Tapi untuk silibus KSSM, dia tambah baik lagi, dia tambah lagi 2 kuantiti, iaitu kuantiti jirim dan keamatan berluminosity. Okey, yang 2 ni sebenarnya dia kuantiti asas tapi kita jarang guna dia. Jangan sangatlah kita guna. Kecuali kita ahli kimia ke ataupun saintis nak cipta sesuatu ke, baru kita akan guna keamatan dengan kuantiti jirim. Tapi 5 lagi tu kita selalu guna, iaitu iaitu panjang, kita selalu guna berapa panjang meja, lebar meja kita, panjang meja ataupun tinggi meja. Tinggi, panjang, lebar dikategorikan sebagai panjang. Sebab kita ukur dia daripada satu titik ke satu titik. Okey. Simbol bagi panjang adalah L, L kecil gini, L gitu. Okey. Unit asas dia adalah meter dan simbol unit M. Yang kedua, jisim, kita selalu ukur sama tu. Okey. Kejap saya nak tukar kamera. Setting. Kamera. Okey. Baru you duduk di atas kan. Jadi terlengguk kamera tu. Okey. Awak ada lagi fokus lagi Ada. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Jisim selalu kita salah semua kalau awak ni. Kita selalu sebut bukan jisim, berapa beratmu dia tanya tau. Berapa beratmu? Sebenarnya kita tanya tu sebenarnya jisim, salah kehidupan kita sebenarnya dulu ni. Kita tanya berapa berat awak? Berapa berat awak? Sebenarnya kita tanya sepatutnya kita kena tulis berapa jisimmu. Gitu. Tapi sudah kebiasaan kita guna berat. Sebenarnya berat tu atas lagi pada jisim. Kuantiti terbitan pada jisim. Jisim darab dengan pecutan graviti dapatlah berat. So dalam unit kilogram, okay, kg. Yang ketiga, masa. Kuantiti asas ni, yang paling basic sekali ni, masa. Simbol dia T, time. Unit asas dia saat. Okay, suhu dalam unit Kelvin untuk pengiraan. Okay, kalau kita nak buat pengiraan terutamanya hukum gas sekali lagi, kita akan belajar pada 4 lagi. Hukum gas kita akan guna banyak Kelvin. Ada juga time kita guna darjah Celsius, boleh kita guna darjah Celsius, tapi ada setengah pengiraan kita wajib kena guna Kelvin. Baru kita akan dapat nilai suatu tu dengan tepat. Okey. Yang kelima, arus. Arus ni pun selalu kita jumpa juga di asrama, ada di rumah ada. Okey. Kalau kita beli suatu alat, kita wajib kena tengok berapa arus yang dipakai. Contoh kalau kita beli 2 alat yang berbeza, kita tengok charger dia, kepala cocoh dia tu sama. Tapi awak nak tengok berapa arus ni guna, berapa arus satu lagi ni guna. Okey? Awak tengok kepala sama, lepas tu awak cocoh lah, cah lah juga. Tengok macam telefon ada 2. Oh, dia guna kepala sama ni. Pakailah mana-mana pun awak cocok ni. Lepas tu awak cocok ni pula. Esok tukar saja. Dia akan mengakibatkan telefon awak cepat rosak. Sebab apa? Mungkin handphone yang pertama awak tu guna 1.5 ampere arus.
Tak? Hak satu lagi charger tu dia beri 1 ampere, jadi tak cukup arus. Awak pergi cas, dia masuk cas tu, tapi pada suatu ketika tu dia akan merosakkan, dia tak ikut spek dia. Dia tak ikut spek dia, dia akan rosak lah. Sebab tu kalau boleh, kalau nak suruh tahan lama telefon awak tu, guna satu charger saja. Charger original dia. Bawa lagi mana-mana pun charger tu saja. Kalau nak suruh tahan lama lah. Tengok kalau telefon saya tu, saya memang tak pakai charger lain. Saya pakai charger yang sama saja. Sekarang ni dah masuk tahun ke-5 dah. Boleh-boleh lagi. Tapi ada dah nampak macam nak kong lah. Dulu tahan juga 2 hari bateri. Sekarang ni dalam 1 hari, hari-hari kena cas. Malam ni kena cas, malam esok kena cas pula. Mungkin dah lama sangat dah. Duk guna cas dah. Okey. Tu adalah 5 yang biasa kita guna ni. Panjang, jisim, masa, suhu, arus elektrik. Yang kedua lagi tu, kena ingat juga tapi jarang kita guna. Okey. Selain daripada tu, dia adalah kuantiti terbitan. Tak? Jumpalah berapa pun, selain daripada 7 tadi, dia adalah kuantiti terbitan yang terbit daripada unit-unit asas tadi. Okey. Yang pertama contoh, luas. Panjang tak panjang? Okey. Panjang tak lebar? Dapat luas. Tak? Tapi lebar tu kategori panjang juga. Okey. Kalau isi padu pula, panjang tak lebar, tak tinggi. Dapat isi padu. Okey. Terbit daripada panjang. Okey. Lagi ketumpatan jisim bahagi isi padu. Jisim bahagi isi padu. Jisim kuantiti asas, isi padu ni kuantiti terbitan. Jadi terbit banyak lagi. Maka dia kategori kuantiti terbitan, tengok unit dia. KGM -3. Siapa -3 apa? Okey, lagi laju, pecutan, momentum, tenaga, kerja, cas elektrik. Cas elektrik bukan arus elektrik. Cas lain, arus lain. Arus adalah bilangan cas yang bergerak dalam masa 1 saat. Okey. Cas tu adalah arus darat masa. Okey, dia terbit daripada arus. Mana dah? Okey, next. Contoh kandungan haba dalam unit joule bagi satu bongkah kayu yang berjisim M kilogram yang bersuhu peta Kelvin diberikan seperti berikut. Haba sama dengan MC, M jisim, C muatan haba tentu, theta tu perubahan haba. Okey, apakah unit bagi muatan haba tentu? Jadi dia nak suruh kita tentukan unit dia. Macam mana unit dia? Okey. Yang pertama kita tulis dulu rumus. Sorry. Ada jawapan. Okey, yang pertama kita kita tulis dulu rumus. Okey, haba sama dengan MC theta. Tak? Haba sama dengan MC theta. Jadikan C sebagai tajuk rumus. C sama dengan haba bahagi MQ. Jadi haba tu unit dia joule. M kg. C theta Kelvin. Jadi unit yang terhasil adalah joule. Bila kg ni bawa naik ke atas, dia akan jadi -1. K pun bawa naik ke atas, dia jadi -1. Jadi joule, kg -1, Kelvin -1. Tu unit dia. Kalau kita nak tentukan unit. Okey, seterusnya penukaran. Kita boleh tukar ni kalau macam 8,300 km per jam, kita boleh tukar kepada meter per saat dalam kalkulator ada. Okey, dalam kalkulator untuk kertas 1 boleh Tapi kertas 2 dia nak jalan pengiraan. Maka jalan pengiraan dia yang pertama kita tengok dulu 8,300 tu adalah bersamaan dengan 8,300 km dalam masa 1 jam. 1 jam. So kita sekarang ni nak buat penukaran
kilometer nak tukar kepada meter, jam nak tukar kepada saat. Maka kita akan buat penukaran dia macam ni. Kita tukar. 1 kilometer 1000 meter. 1 jam 60 darab 60 saat. Dah 1 jam ada 60 minit dan 60 tu darab pula 60 saat. So maka dapatlah 2305.55 meter per saat. Ni jawapan dia. 2301. Kita bundarkan je. Darab 10 kuasa 3 meter per saat. MS negatif 1. Okey, nota-nota ni saya akan beri pada awak juga kat gini. Tapi relax dulu. Okey. Seterusnya. Kuantiti skala. Tadi kita ada kuantiti asas. Lepas tu kita ada kuantiti terbitan. Asas tu hak asas. Terbitan tu terbit daripada asas. Seterusnya ada 2 lagi kuantiti. Nama dia kuantiti skala dan kuantiti vektor. Kuantiti skala dan kuantiti vektor. Kita tengok apa itu kuantiti skala dulu. Okey, kuantiti skala tu adalah kuantiti yang mempunyai magnitude saja. Magnitude tu apa? Nilai saja. Contohnya jisim. Berapa jisim awak? 30 kg. Contohnya 30 kg. 30 tu magnitude, kg tu adalah unit. So dia ada kita tak payah sebut arah-arah dah. Okey. Dia magnitude dengan unit saja. Contoh dia seperti jarak, laju, jisim, tekanan, tenaga, suhu, arus elektrik, voltan. Dia tak ada arah. Okey, apakah Allah? Apa pula yang dimaksudkan dengan kuantiti vektor? Kuantiti vektor tu kalau tadi dia ada magnitude saja, kuantiti vektor ni pula dia ada magnitude dan arah. Contohnya sesaran. Saya pergi sekolah, gini. Ni rumah saya. Rumah saya. Lepas tu ni kedai. Ni saya buat E lah. Saya buat E. Bentuk macam rumah kot. Lepas tu ni sekolah. Sekolah. Saya bentuk petok. Okey. Pagi-pagi saya nak pergi sekolah, kena pergi melalui kedai dulu. Dia jalan dia straight. 3 kilometer. Okey. Lepas tu daripada kedai ni pergi ke sekolah 4 kilometer. Okey. Nampak? Jadi kalau dia tanya sesaran, sesaran ni adalah satu kuantiti vektor. Okey, sesaran tu pula definisi dia adalah jarak yang paling dekat. Jadi daripada destinasi awal ke destinasi akhir. Okey, saya bergerak setiap pagi daripada rumah ke sekolah. Jadi sesaran tu jarak terdekat. Kita kena pergi straight gini. Straight. Tu sesaran. Kalau ditanya jarak saya gerak lah. 3 tambah dengan 4. Semuanya 7 kilometer sehari. Jarak saya bergerak daripada rumah ke sekolah. Kalau dia tanya sesaran, sesaran ni kalau kita tengok bentuk ni sebuah segitiga bersudut tegak tak? Macam mana kita nak cari jarak panjang ni? Teorem. Kena guna teorem Pythagoras. Kita kalau ada 3, 4, sini jadi 5 kilometer. Okey. So, sesaran adalah 5 kilometer ke barat laut. Contohnya, dia ada arah barat laut. Ataupun kalau pergi tu ke arah tenggara contohnya. Ke arah barat. Macam sesaran ni pun ada arah, hal laju pun ada arah. Beza laju dengan hal laju. Hal laju ada arah. Katakan
saya bergerak, saya naik basikal. Basikal. Saya gerak basikal ni 4 kilometer. Lepas tu saya lepas sampai 4 kilometer saya berpatah balik pula sebanyak 7 kilometer. Okey. Jadi berapa sesaran saya? Siapa boleh jawab sini? Sesaran pula. Laju saya. Laju. Apa sesaran lah sesaran. Dah. Siapa boleh jawab berapa sesaran saya? Ingat sesaran tadi adalah jarak paling dekat mula-mula hingga ke akhir. Berapa? 3. Okey. Sesaran saya adalah negatif 3. Sebab apa negatif? Pak tolak 7. Ya, sebab dia pergi pak, dia berpatah balik 7. Maksudnya pak tu positif. Bila dia patah balik tu jadi negatif 7. Jadi bila arah ke kanan positif, arah ke kiri akan jadi negatif. Jadi negatif 7 tambah 4 menghasilkan negatif 3. Negatif tu menunjukkan arah dia ke kiri. Ke kiri. Ke kiri. Kalau vektor ni dia ada arah. Kalau negatif tu menunjukkan arah dia bertentangan dengan arah asal dia. Okey, kalau arah asal dia ke kiri, kalau negatif dia akan jadi ke kanan. Okey, lagi pecutan, momentum, daya, impuls, kita akan belajar satu-satu ni. So kita akan nampak lebih jelas lagi. Okey, contoh daya 20 Newton dan 15 Newton dari arah bertentangan bertindak pada sebuah bongkah seperti dalam rajah di bawah. Okey. Bongkah ni dia duduk pegung. Lepas tu ada daya yang tarik dia ke kanan 15, ni 15, ke kiri 20. Okey. Jadi berapakah daya paduan? Daya tu adalah salah satu daripada kuantiti vektor. Jadi kita kena cari total dia berapa. Katakanlah ke kanan kita anggap dia positif, ke kiri negatif. Jadi total dia negatif 20 tambah dengan 15. 15 tu positif. Jadi negatif tu sebab dia ke kiri, kita letak tanda negatif. Maka kita akan dapat nilai dia adalah negatif 5. Bukan maksudnya negatif 5 tu negatif. Sebenarnya negatif tu menunjukkan arah saja. Kalau kita tulis balik 5 Newton ke arah kiri. Negatif tu mewakili arah kiri. Boleh Mudah je tak? Mudah je. Okey. Tengok latihan. Contoh latihan Sepasukan bola diarahkan oleh pelatih mereka untuk berlari mengelilingi satu padang. Okey. Dia pemain bola, lepas tu jurulatih dia arahkan dia mengelilingi satu padang bola. Okey. Dia katakan dia memula sini. Padang bola itu berukuran 100 dan lebar 50. Okey, dia pun berlari. 100, lepas tu 50, lepas tu 100 lagi, lepas tu 50, sehinggalah berakhir di tempat permulaan dia. Soalan pertama, kirakan jarak yang dilalui oleh pemain itu. Berapa jarak dia? Apa jarak dia? 300 saya. 300. 300 Mula-mula 100, lepas tu tambah 50. Jadi 150, tambah 100. Jadi 250. Tambah 50 lagi, jadilah 300. So, jarak di sini adalah 300 meter. Lepas tu, soalan seterusnya, dia tanya berapakah sesaran yang dilalui oleh pemain itu? Sesaran daripada titik jarak yang terdekat daripada titik awal ke titik akhir. Berapa nilai sesaran dia? Siapa tahu?
Tadi jarak kita tambah mudah jarak tambah dia lalu. Sesaran berapa sesaran? 50 kak. 50. Anda pasti? Pasti 50 Pasti. Pasti. Jawapan dia salah Okey, gini. Okey. Dia kita ingat sesaran tu jarak yang paling dekat antara awal hingga mula dengan akhir tau. Tengok dia mula sini, dia berakhir pun tempat yang sama. Jadi jarak dia adalah Kosong. kosong sebenarnya. Okey, sesaran adalah titik mula hingga ke titik akhir. Kosong. Dia gerak daripada sini, dia berakhir pun sini juga. Maka sesaran dia adalah kosong. Kena faham boleh Okey, next. Mary mengayuh basikal dari rumah ke sekolahnya ke arah timur. Okey. Rumah dia tu duduk sini, contohnya duduk sini, dia pun gerak sejauh 3 km ke arah timur dan 4 km ke arah selatan. Dia gerak timur lepas tu selatan. So dia akan membentuk sebuah sudut garis yang bersudut tegak sini. 90 darjah. Okey, soalan pertama, berapakah jumlah jarak yang dilalui oleh Mary untuk ke sekolah? Kalau jumlah 7. jarak ni, kita 7. tambah Tambah. saja. 3 tambah 4 jadi 7. 7. Okey, berapakah sesaran daripada rumah ke sekolah Mary? 5. 5. Okey. 5. Ni macam tadi kita kena guna teorem Pythagoras. Lama. Ya. Dia sudah hang lah. So, sesaran dia adalah guna teorem Pythagoras, kita akan dapat 5 km ke arah tenggara. Tak? Macam kita, awak ingat lagi tak geografi awak dulu? Kalau kita ada arah utara, selatan, kalau tengah ni apa nama dia panggil? Timur laut. Timur laut. Tenggara. Di sini Barat. barat laut. Betul. Ini barat Barat. daya. Barat Okey. daya. Okey, maksudnya ingatan awak tu kuat lagi lah. Okey, seterusnya penyiasatan saintifik. Ni biasa dah kita guna ni. Kalau kita nak bukti, kalau kita dapat suatu masalah, so kita kena buktikan suatu masalah tu adalah melalui penyiasatan saintifik. Macam sekarang ni orang kalut dengan nak cari vaksin tau. Beribu-ribu saintis. Kalau katakanlah ada virus COVID ni jenis baru, contohnya dia merebak melalui udara, terus saintis-saintis ni akan mari berkumpul. Macam terbaru ni dia kata spora pula. COVID tu macam spora, dia boleh berpindah melalui udara. Kita walaupun duduk jauh daripada pesakit COVID, spora tu terbang masuk ke kita boleh kena juga kalau kita tak pakai mask, tak pakai apa. Jadi maka berduyun-duyunlah saintis ni pun turun ke negara Jepun itu, dia kata untuk buat penyiasatan saintifik. Betul ke tak ni dia merebak melalui spora? Okey. Dia pun buat kajian betul. Kajian yang dia buat tu menggunakan kaedah-kaedah ni lah.
Yang pertama, bukti untuk bantu jawab soalan, selesaikan masalah berdasarkan keputusan penyiasatan. Mungkin membawa kepada soalan baru untuk penyiasatan seterusnya. Saintis guna kaedah yang berbeza berdasarkan teori dan hipotesis sebelumnya. Catat alik ialah kaedah penyiasatan saintifik. Okey, yang pertama kita kenal pasti dulu masalah. Contohnya, kita berasa sakit dada. Kita berasa sakit dada, kita berasa sesak nafas. Step yang kedua, kita pun buat hipotesis. Kalau sakit dada, sakit sesak nafas ni adalah petanda untuk COVID. Kita buat, adakah aku, kita pun buat inference, jika sakit dada, maka pesakit itu adalah COVID. Contohlah, kita buat hipotesis. Lepas tu kita pun tak puas hati, kita nak buat penyiasatan, kita ada pun boleh ubah. Kita kena ambil 2-3 sampel. Bukan kita saja, ambil 2-3 orang lagi contoh. Manipulasi, apa yang bergerak balas, yang dimalarkan. Tak. Barulah kita merancang eksperimen. Tak. Contoh, kalau kita tengok pelangi. Pelangi ni adalah awak kata hasil daripada pembiasan cahaya. Maka kita boleh buat merancang eksperimen dan buat kejadian pelangi dengan proses ataupun fenomena pembiasan. Awak ambil air, awak pun sembuh ke udara. Betul tak? Kita boleh lihat pelangi. Itu merancang eksperimen. Bila kita rancang, kita jalankan eksperimen, kita kumpul dan analisis data, dan sekali buat keputusan dan buat laporan. Dengan laporan itulah adalah bukti sesuatu. Macam kita nak dapatkan satu ijazah tak? Katakan awak lepas ni sambung ke universiti, nak dapatkan satu ijazah tu, awak kena buat satu pelaporan projek. Nak menunjukkan projek tu dah dibukti oleh awak. Kata awak buat tajuk dia kanser, kata awak doktor nak buat tajuk kanser usus ke tak. Jadi awak buat laporan, sekali buat laporan tu, dengan laporan tu lah menunjukkan bukti awak dah buat pemboleh ubah tersebut. Okey, itu penyiasatan saintifik. Okey, penyiasatan saintifik ni pula biasanya keputusan dia tu kita tafsir kepada graf. Ni kalau kita dapat data lah. Data hari ni hujan berapa ml, esok berapa ml, esok berapa ml. Tak? So kita nak buat kesimpulan berapa taburan hujan tahunan kita boleh buat dalam bentuk graf. Graf tu pula dia ada banyak jenis. Contoh yang pertama ni saya tunjuk ni graf berkadar terus. Ataupun nama lain dia graf berkadar langsung. Okey? Bentuk dia gini kalau awak tengok. Dia bermula dengan titik kosong ni. Dia berkadar terus. Y sama dengan MX. Okey, kecerunan dia tu M sama dengan Y per X. Okey. Graf yang kedua adalah graf berkadar songsang. Songsang. Ni bentuk songsang dia. Cikgu. Ya. Boleh explain semula tak yang graf berkadar lurus ni? Berkadar terus. Terus. Sorry. Okey. Ya. Okey. Biasanya eksperimen kita akan dapat graf penyesuaian terbaik. Graf penyesuaian terbaik. Kita akan dapat data. Mungkin data tu akan lari sikit. Duduk sini. Kadang kita plot duduk sini. Jadi kita dapat tu bukannya garis lurus, tapi kita kena buat graf penyesuaian terbaik kita panggil. So kita ambil lah yang paling sesuai sekali. Katakan ada titik atas, ada titik bawah, titik atas, titik bawah, kita ambil ke tengah. Lalu. So dia membentuk satu graf garis lurus yang bermula daripada titik kosong. Graf ni bernama graf berkadar terus. Contoh kalau kita buat eksperimen
elektrik. Kita ada bateri gini, kita sambung kepada ammeter, kita sambung kepada satu perintang, okey. Satu perintang boleh laras. Perintang tu boleh laras. Maksudnya nama dia rheostat. Okey. Kita ada voltmeter. Jadi voltmeter ni akan menunjukkan nilai V. Ammeter akan menunjukkan nilai I. Okey. Bila I kosong, V pun kosong. So dia bermula dengan kosong lah. Okey. Kita pun adjust sikit-sikit. Berapa nilai arus, berapa nilai voltan. So lepas kita dapat graf tu, kita dapat data, kita plot graf, dia akan dapat satu graf garis lurus yang bermula dengan kosong. Ni nama dia graf berkadar terus. Okey. Jadi apa hubungan V dengan I? Apa hubungan voltan dengan arus? Voltan berkadar terus dengan arus. Kesimpulan kita. Voltan berkadar terus dengan arus. Berkadar terus tu maksudnya apabila I bertambah, V juga akan bertambah. Gitu. Tapi ada graf kita tak dapat garis yang lurus. Kita akan dapat graf berkadar songsang. Contohnya semakin besar nilai X, semakin kecil nilai Y. Semakin besar nilai Y, semakin kecil nilai X. Contohnya, kalau kita buat eksperimen tekanan dengan luas permukaan. Tak? Kita ambil paku. Paku ni luas permukaan dia halus. Kita ambil duit shilling. Kita ambil apa lagi? Tapak kasut. Okey. Jadi luas permukaan dia yang bersentuhan ni berbeza tak? Berbeza. Jadi hak mana tekanan paling tinggi sekali? Ni kasut. Kalau berat dia semua sama. Hak mana paling tinggi tekanan dia? Duk shilling. Duit shilling. Serius lah? Okay. Paku. Paku lah. Kalau kita letak atas tangan kita ni, kita letak paku, kita letak duit shilling, kita letak tapak kasut. Katakanlah ketiga-tiga objek tu berat dia sama. Okay, ketiga-tiga tu duduk ada tapak tangan di tangan kita. Yang paling sakit kita rasa adalah paku. Sebab luas permukaan dia ni terlalu kecil. Bila terlalu kecil, dia akan bagi tekanan yang paling tinggi pada permukaan tu. Jadi kita akan rasa sakit. Jadi luas permukaan berkadar songsang dengan tekanan. Luas permukaan makin kecil, makin tinggi tekanan. Luas permukaan makin besar, makin rendah tekanan. Jadi itu menunjukkan graf berkadar songsang. Tengok X bertambah, Y berkurang. Okey, permukaan bertambah, katakan permukaan A, luas permukaan, sini pressure, tekanan. Okey, luas permukaan bertambah, tekanan berkurang. Tekanan ni semakin berkurang. Sebab tu kalau awak tengok apa dah? Mountain bike dia guna tayar yang lebar berbanding dengan road bike. Road bike tu awak tengok orang berlumba atas jalan raya tu, dia guna tayar halus je. Sebab apa mountain bike ni dia guna tayar yang lebar? Sebab mountain bike digunakan di kawasan yang bertanah lembut. Kalau dia guna tanah, kalau mountain bike ni guna tayar macam road bike, dia akan tenggelam disebabkan tekanan dia tinggi. Lalu ke kawasan lumpur sikit, tayar dia akan tenggelam. Tapi mountain bike dia guna tayar yang besar, maka dia lalu pada kawasan berlumpur, tekanan dia jadi rendah, maka dia tak tenggelam tayar dia. Kita boleh lalu di kawasan yang berair dan berlumpur. Kalau road bike tayar halus tu, pergi lah. Try lah tengok.
Tenggelam tak? Next adalah graf bertambah atau berkurang secara linear. Okey, graf bertambah secara linear ni dia lebih kurang graf berkadar terus tapi dia tidak bermula dengan kosong. Kalau berkadar terus dia mula dengan kosong tak? Ni dia bermula dengan suatu nilai. Dia tak lalu ke kosong. Nama dia graf berkadar terus sebab dia memenuhi persamaan ni y sama dengan mx tambah c. C itu adalah pintasan pada paksi y. Dan kalau dia menurun, nama dia berkurang secara linear. Dan satu lagi, graf bertambah atau berkurang secara tidak linear. Okey, ni tidak linear sebab dia melengkung ni. Dia bertambah tapi tak lurus. Ni dia berkurang tapi tak lurus. Itu beza dia. Okay, next kita nak analisis graf. Tujuan kita lukis graf, yang pertama kita dapat hubungan. Okay, kalau graf straight gini maksudnya A berkadar terus dengan T. Ni straight gini. A berkadar terus dengan T. Kalau graf kita dapat gini, kita dapat melengkung ke bawah gitu, nama dia D berkadar songsang dengan T. Kalau songsang ni 1/. 1/. Tu bermaksud songsang. 1/. bermaksud songsang. Okay. Lepas tu kalau graf ketiga ni D bertambah secara linear dengan T. Kalau yang keempat ni D berkurang dengan T. Berkurang secara tidak linear. Boleh ke? Okay. Kalau kita buat suatu eksperimen, graf macam ni kita dapat. Kita tak akan dapat graf yang tepat. Maksudnya satu titik straight je. Tak? Kita akan dapat titik-titik tu akan lari sikit. Disebabkan banyaklah berlaku ralak sifar, ralak paralaks, ralak sistem, ralak rawak. Okay. Jadi sebabkan ada ralak tu kita tak dapatlah nilai yang betul-betul tepat. Tapi bila kita buat graf penyesuaian terbaik tu, kita akan dapat satu graf garis lurus. Kesimpulan kita. Okey, daripada graf kita boleh kira kecerunan. Tak? Kecerunan ni awak biasa dah guna ni Y2 tolak Y1 sama dengan X2 per dengan X2 tolak X1. Dapatlah kira kecerunan dia. Kalau okey, waktu kita belajar ni kita nak cari kecerunan sajalah. Lagi kita boleh kira luas di bawah graf dia ni berapa luas ni sebuah segitiga ni. Ada guna belaka ni. Kegunaan dia kita tengok pada pada bab 2 kat lagi. Bab 2 lagi banyak kita guna graf-graf untuk buat suatu pengiraan. Ataupun kita menentukan nilai kuantiti secara interpolasi. Tengok dia berkurang. Ni kita boleh terjemahkan dia dalam bab radioaktif kat lagi. Ataupun kita boleh buat ramalan, mengekstrapolasi. Kita mungkin eksperimen kita buat sampai suhu 12 darjah Celsius je. Lepas tu kita boleh anggar berapa pada suhu 40 kat lagi berapa nilai tekanan dia. Kita panjangkan dia. Panjang sampai sini kita tengok 40. Kita boleh buat anggaran berapa nilai sini. Okey, ramalan. Tu kegunaan dia. Okey. Last sekali berakhir dengan membuat eksperimen lah. Ni kalau bersemuka memang eksperimen wajib ni. Mengkaji hubungan antara panjang bandur dengan tempoh ayunan bandur. Kita buat, insya-Allah. Awak doa semua biar kita COVID ni hilang. Kita boleh buat kelas secara bersemuka balik. Doklah kita merana buat kelas gini. Buat kelas gini kadang
Saya tahu walaupun ramai sini sekarang ni ada 27 orang, tak semestinya ada 27 ni. Mungkin akan sebahagiannya duduk tidur ke, dia on tapi dia duduk tidur. Tak? Itu sekolah lain lah, sekolah kita tak ada kot. Kita bagus-bagus lah ke. Dan awak ni pula saya pun tak berapa kenal lagi. Jadi kalau boleh nak tengok muka awak di sekolah ni. Nak. Kalau lelaki tu mungkin saya kenal. Hak peruang ramai tak kenal lagi. Okay? Boleh faham untuk hari ni? Boleh. Boleh? Boleh. Ni Boleh. basic untuk hari ni. Jadi lepas ni saya akan masukkan sikit je latihan. Sikit latihan untuk awak buat lepas ni. Boleh? Saya letak dalam grup boleh tak? Buat dalam kertas tu. Boleh. Dok, awak buat saya beri soalan tu, awak jawab di kertas kosong, tak apa. Tak perlu salin soalan, tak perlu tu apa. Awak salin jawapan, awak snap atau pada saya, boleh? Boleh. Baik. Boleh. Okay, sebelum kita awak left, sebelum kita awak left kelas ni, tolong tulis nama ni dekat bahagian chat ni. Sekejap, sila tulis nama. Sini bahagian chat. Nama penuh tu. Nama penuh. Alright. Dan saya ingat nak buat satu grup Telegram dan saya nak jemput awak semua masuk ni. Okay. Agak ada dalam ni kekal sehingga habis SPM. Tak payah tukar-tukar sekolah, pada duk kakak je. Kakak pun sekolah terbaik sebenarnya. Gitu. Ada lagi sini berniat nak tukar sekolah? Ada. Ada kau? Ada saya. Nak pergi sekolah mana? Nak pergi sekolah mana lagi? Sekolah kakak je. Saya Pergi marah apa ada? Saya cikgu. Nak tukar sekolah? Ya, duk kakak ya. Okay, kita tangguh kelas kita sini. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah. Jangan lupa tulis nama dulu sebelum left. Terima kasih hadir kelas pada hari ini. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih banyak Eko. Sama-sama. Baik. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Take care cikgu. Okay. InsyaAllah.